Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terus Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesejahteraan, Allah kurniakan kebaikan untuk kita semua. Allah barakah kesihatan kita, Allah barakah hati kita, Allah lapangkan hati kita, dan mudah-mudahan dipelihara daripada segala malapetaka dan bahaya. Amin. Allahumma amin. Okay. Dan hari ini insya-Allah kita akan baca dua hadis, saya ingat yang agak mudah. Ada cuma 1, 2, 3, 4, 5. 5 muka surat kalau baca semualah. Tapi okay, kita dah bab ke-58. Tuan-tuan dan puan, 57. 57 Ustaz. Oh, 58 ni terlompat Terlompat. Okay, Kak Zaitun ada 57? Tapi kat tu pakai laptop Ustaz. Okey, laptop. Sekejap je. Terlepas pula saya. Ni kasih tadi pagi 57 pun ada. Okay, betul. Dalam grup. Betul. Okey, tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya kuliah ni dikelolakan oleh Masjid Kampung Siglap, dan syukur pada Allah, setahu saya kat ini masih lagi recorded one. So bermakna minggu ni akan disiarkan minggu depan. Cuma siapa yang join, saya ingat mereka ada berikan apa dia panggil, ini kat ini bagi saya message ni, is it live? I think so. Ya, baju hari ni. Ya, okey. FB live Ustaz. FB live. Okey, FB live. Okey, thank you Kak. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita baca hadis 57. Saya baru dapat ni. Baru perasan. 57. Bentar ya. Okey. Kita ada. Kak Zaitun, kita baca daripada 57, 58. Saya ingat kita try baca 3. Kalau tak dapat, kita baca 2 insyaAllah. Okey? Okey. Okey. 57. Bismillah. Iaitu bab berdiri di samping kanan imam dengan posisi sejajar apabila hanya 2 orang. Okey. Kak Zaitun sekejap ya. Pak Citaria tak nak baca Pak Citaria. Pak Citaria ni masih mute lagi tu. Okey. Kak Zaitun baca Kak Zaitun. Pak Citaria nak pencil kat dia. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu fi baiti khalati Maimunata fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha thumma jaa fa shalla 4 raka'atin thumma nama thumma qama faji'tu faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi fa shalla 5 raka'atin thumma shalla raka'ataini ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, lalu datang dan salat 4 rakaat, kemudian tidur. Lalu salat, maka aku datang dan berdiri di samping kirinya. Lalu baginda menempatkanku di samping kanannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat, kemudian salat 2 rakaat.
Lalu baginda tidur hingga aku mendengar suara dengkurnya. Lalu ia berkata suara nafasnya. Kemudian baginda keluar untuk solat subuh. Okey, baca kat sini keterangan hadis. Keterangan hadis bab berdiri iaitu makmum. Di samping kanan imam tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang berada di belakangnya atau tidak searah dengannya. Dengan posisi sejajar tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang jauh di samping imam. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al-Manayyir. Akan tetapi yang nampak dari lafaz tersebut bahawa perkataannya di sampingnya tidak mencakup orang-orang yang berada jauh dari imam. Sementara maksud dengan posisi sejajar adalah tidak lebih maju atau lebih ke belakang dari posisi imam. Namun hadis yang disebutkan Imam Bukhari tidak terlalu relevan dengan persoalan ini. Untuk itu, sebahagian ulama mazhab kami mengatakan disukai bagi makmum berdiri sedikit lebih ke belakang daripada imam. Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari hendak mensinyalir lafaz yang terdapat pada sebahagian jalur periwayatan hadis ini yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang taharah iaitu bersuci dari riwayat Makramah dari Quraib dari Ibnu Abbas dengan lafaz faqumtu ila jambihi, maka aku berdiri di sampingnya. Lafaz ini secara lahiriah menyatakan bahawa posisi Ibnu Abbas sejajar dengan Nabi SAW. Abdul Razak meriwayatkan kisah serupa dari Ibnu Juraij, dari Atta, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, aku bertanya kepada Atta, seorang solat bersama imam, di manakah posisinya dari imam? Beliau berkata, di sampingnya. Aku bertanya, apakah ia sejajar hingga berada pada satu barisan dengannya sehingga tidak ada yang lebih ke depan? Beliau menjawab, benar. Saya bertanya lagi, apakah engkau suka bila ia sejajar dengan imam hingga tidak ada tempat yang renggang di antara keduanya? Dia menjawab, benar. Sementara dalam kitab Al-Muwatta diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Khattab di siang hari. Aku mendapatkannya sedang solat sunnah, maka aku pun berdiri di belakangnya. Lalu beliau mendekatkanku kepadanya hingga aku sejajar dengan dia di sebelah kanan. Sebahagian ulama telah menukil adanya kesepakatan bahawa apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam. Dan hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali An-Nakhai. Dia berkata apabila makmum satu orang maka ia berdiri di belakang imam. Jika sampai imam rukuk dan belum datang seorang pun maka ia mengambil posisi di samping kanan imam. Pendapat ini dinukil oleh Sa'id bin Mansur. Sebahagian ulama mencuba memberi penjelasan tentang pandangannya bahawa imam merupakan tempat berkumpulnya jamaah. Berdasarkan hal itu, maka makmum tetap berada di belakang imam. Sebentar kat situ, tuan-tuan dan puan, perenggan ni, pasal hadis ni mudah ya. Tentang bab iaitu berdiri di samping kanan imam dengan posisi sejajar apabila hanya dua orang. So bermakna, kalau saya boleh lukis dia punya gambaran adalah bagaimana imam kalau berdua, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan dan berdiri sejajar. Bermakna satu imam, kita ada imam di sini, okey. Makmum di sini, kalau kita kata makmum lah, sejajar maknanya di sini. Kita nak samalah. So imam kat sini, makmum kat sini, imam kat sebelah, tapi sebelah kanan, sebelah kiri, maaf. Sama, sebelah. Atau ada pendapat, ini pendapat pertama, maknanya sama berdiri sama. Imam dan makmum, saya bagi yang merah makmum lah ya. Okay. Ini sama line. So bermakna jika ada garisan, sama. Satu imam, satu makmum. Dua orang solat. Sama berdiri. Bermakna yang kita sembahyang sekarang, samanya pendapat. Bermakna saya kalau kiri,
kerana saya makmum, tidak perlu belakang sedikit. So, kalau kita gambaran kita gini selalu, dan belakang sikit. Okay? Kita sembahyang sama garis, iaitu pada telapak kaki. Maknanya garisan tu telapak kaki tu sama. Dua-dua diri pun yang sama. Imam satu, makmum satu. Sama. Okay? Dan pendapat ni adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari. So bermakna pilihan Al-Imam Al-Bukhari pada sembahyang berdua ialah berdiri sama rata. Kita sembahyangkan berdiri belakang sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita tengok hadis tu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maka Rasulullah SAW salat Isya'. Lalu datang salat 4 rakaat. Dan Nabi salat 4 rakaat. Kemudian baginda tidur. Lalu salat, maka aku datang dan berdiri di samping kirinya. Lalu baginda menempatkanku di samping kanannya. So bermakna datang Ibn Abbas pergi ke kiri Nabi SAW. So radhiyallahu anhu jadikan imam sebelah kanan. Terbaliklah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam solat 5 rakaat. So Nabi tukar, Nabi gerak atau Nabi tarik tangan Ibn Abbas, bawa dia pergi kiri. So bermakna tuan-tuan, kat sini ada satu hukum. Nah, jika makmum kita salah masuk atau kadang-kadang kita sembahyang seorang lagi datang dan dia salah posisi atau dia terjauh sangat, kita boleh tak dekatkan dia? Boleh. Pegang tangan dia, tarik saja. Perlahan-lahan. Ya? Lalu baginda tidur, kemudian baginda solat 5 rakaat, kemudian solat 2 rakaat. Lalu baginda tidur hingga aku mendengar suara dengkurnya alaihissalam. Atau ia berkata, suara nafasnya. Ini nafas Nabi. Kemudian baginda keluar untuk solat subuh. So, tuan-tuan perasannya, saya ingat yang ni tuan-tuan perasan. Iaitu, bab berdiri di samping kanan imam dengan posisi sejajar. Sejajar, satu line. Okay. Kalau ada orang sembahyang macam ni, kalau kita tanya dia lah, mazhab apa, dia akan jawab, mazhab Ahlul Hadis. Saya jarang dengar orang dalam Ahlul Hadis ataupun dalam scholars hadis, jarang disebut satu-satu istilah mazhab Bukhari. Okay, specifically. Sebab dalam pembelajaran hadis atau metodologi hadis, biasanya mazhab boleh sampai 12 dan sampai 14. Itu termasuk Imam Syafi'i dan mazhab yang 3 baki tu. So 4 tu lah, Hanafi, Maliki, Hambali dan Hanafi. So biasalah tuan-tuan. Bermakna kalau Ahlul Hadis ataupun orang yang belajar fiqh, bab-bab peraturan sembahyang ataupun hukum agama in general ibadat, yang belajar dari hadis. Sebab makna dia bukan datang daripada metodologi fiqh, maka dia terdedah dengan lebih banyak pandangan. Hatta fiqh pun lebih dari 4. Ya? Dia bukan 4 boleh sampai 8 atau istilahnya 6, 7, tengok apa pandangan dan apa permasalahan. Saya senang dengan pendapat Imam Al-Bukhari sebab orang tak boleh cakap apa-apa. Orang biasanya Bukhari radhiyallahu anhu atau Bukhari rahimahullah disepakati oleh umat penerimaannya. Istilahnya siapa tolak Al-Imam Al-Bukhari, ni bukan gertak, ni cakap umum. Siapa tolak Al-Imam Al-Bukhari, kebiasaannya dia adalah orang-orang yang akidah dia salah. Sebenarnya ini strength Al-Imam Al-Bukhari. Saya contohkan orang Syiah. Orang Syiah tak suka Bukhari. Sebab hampir kesemua yang sahih ataupun Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadis sahih. Termasuk apa yang Syiah buat tapi terbalik.
Bermakna apa yang mereka iktikadkan adalah datang dari hadis palsu yang Sahih Bukhari akan riwayatkan. So pantanglah orang Syiah dengan Al-Bukhari dan begitu dengan beberapa yang lain, Khawarij dan sebagainya. So dalam posisi sejajar tadi, saya berhenti Kak Zaitun baca tu pada perenggan ini. Sebagian ulama telah menukil. Kak Zaitun terus baca lagi sekali, Kak Zaitun boleh? Sebahagian ulama telah menukil adanya kesepakatan bahawa apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam. Dan hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali An-Nakhai. Dia berkata, apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di belakang imam. Jika sampai imam rukuk dan belum datang seorang pun, maka ia mengambil posisi di samping kanan imam. Pendapat ini dinukil oleh Sa'id bin Mansur. Sebahagian ulama. Okey, so bermakna satu pandangan yang kata kalau kita sembahyang 2 orang, makmum diri belakang. Sampailah pada situasi kalau nak rukuk ataupun sudah rukuk dan tak ada jemaah yang datang, maka kita yang belakang tu dia kena ke depan. Nah, ini pandangan tuan-tuan. Namun macam kita sebut tadi, ulama hadis mereka cuba cari sebab, maknanya cuba nak mengatakan mesti ada sebab yang menjadikan pendapat itu tertegak. Namun kalau tak dapat, atau istilahnya memang pandangan ulama beza-beza dengan dalil of course. Jadi mereka akan sama ada kasih kod menyendiri atau berpendapat hanya dia seorang, atau kita tengok komen ulama hadis dipanggil pendapat terpencil, atau jarang disebut pendapat salah atau tidak benar. Ada, tapi ulama sebab hadis tuan-tuan dan puan, banyak lagi hadis ni dia tidak seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan dan dihafal sedemikian, tak diubah, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Nah, hadis adalah sumber kedua yang diiktiraf dan Allah perintahkan mesti ikut. Cuma hadis ni waktu mendengar, tidak semua sahabat yang akan ada pada ketika itu. Namun ada hadis yang mutawatir, jam'an mutawatir. So dia hampir semua sahabat ada situ. Tapi dia tak banyak. Maksudnya taklah sampai beribu-ribu. Tapi hadis-hadis lain. Kadang-kadang di sana Abu Bakar tak ada, tapi di sini Umar tak ada. Jadi, dan ulama hadis, bila mereka riwayatkan hadis, ada yang Imam Malik dia tahu ada. Maknanya biasanya Imam Malik orang Madinah. Imam Syafi'i lain lagi, tempat lagi. Kan? So kita tengok ada yang kalau saya kata ulama kebiasaan, hadis-hadis common tu maksud yang perkara-perkara asas. Ini mesti tahu. Okey? Tapi ada perkara-perkara yang khusus yang ada kalanya ulama perselisihkan. Kerana apa? Dia dapat riwayat tersebut pada zaman dia. Dan mungkin guru dia, atau dia guru yang beliau belajar, atau seorang imam itu belajar, ada kalanya sebut di sini, ada kalanya sebut di sana. Jadi beza pendapat tu normal lah tuan-tuan ya. Namun di sana tak ada pergaduhan ataupun tak ada dilihat satu benda pelik lah. Saya tak rasa gaduh tu kita insya-Allah tak sampai. Tapi dia sampai kepada tahap pelik, atau kita tengok beza ni dia sebagai lain macam ya. Itu tak berapa elok. Saya ingat kalau kita hatta masyarakat kita sekarang ni, tuan-tuan, saya ingat mereka perlahan-lahan sudah pun boleh mengerti. Kalau pendapat lain ada, sekarang orang mungkin terdedah akan mengatakan bahawa mungkin mazhab lain, atau mungkin itu pandangan lain. Kalau beza dengan dulu. Dulu ni keseragaman terlalu itu keseragamannya kalau lain sikit je orang akan bilang ni salah. Alhamdulillah.
Ini saya ingat usaha ramai lah. Usaha baik guru-gurunya, baik kita yang belajar tuan-tuan, kena faham. Dan Singapura salah satu negara yang tidak boleh tidak, mesti ada beza. Kita bukan Perak kat dalam pedalaman kampung kat dalam-dalam. Orang luar tak ada. Jadi kita ni terdedah. Kalau pergi Masjid Sultan, hampir, saya ingat turis hampir semua ada situ. Kalau yang nak sembahyang lah. So beza, nampak orang Indonesia lagi lain, nampak orang ni lain, orang Parsi datang lain. Dan saya ingat macam Turki. Turki di antara tempat-tempat yang dilawati semua orang, jadi punya Hanafi dan lain-lain. So saya yakin tuan-tuan dan puan yang dengan saya ni, hatta dalam Facebook yang menerusi Facebook Masjid Kampus Siglap, kita tidak menjadikan berbeza. Kalau saya diri sebelah-sebelah. Saya imam, kiri, kanan saya makmum. Kita diri sama sebelah-sebelah. Tapi jarang benda ni orang Melayu atau masyarakat kita akan buat macam ni. Biasanya orang berdiri, imam kiri, makmum kanan, tapi dia satu step ke belakang. Satu tapak kaki ke belakang. Ada yang lebih jauh lagi sikit, 1.5. Ada soalan kat sini. Ini Kak Nurani. Apabila seorang wanita mengimami seorang makmum wanita, maka makmum wanita berdiri di samping kanan dari imam wanita kan? I mean sama baris. Betul tak? Betul. Lelaki baik, perempuan baik kalau di sembahyang berdua. Inilah pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Ada saya pernah sembahyang macam ni tuan-tuan waktu di RNR Malaysia kat highway lah. Ada juga orang lontarkan mata tengok macam lain sikit. Ada yang sekali tu pernah dia yang tegur. Dia bilang belakang sikit makmum. Dia bilang makmum belakang sikit. Okey, saya nak cadang lah. Siapa yang nak tegur. Selagi mana perbuatan itu tidak salah atau tidak disanggah oleh mana-mana dalil atau memang terdapat pandangan tu dalam hadis, biarkan. Sebab yang nak menegur ni tuan-tuan, dia pun mesti, seorang sekarang kalau nak tegur, dia tak boleh tegur apa yang dia tahu saja. Dia nak kena tegur kalau dia tahu beberapa. Kalau dia nak tegur lah, maknanya pilihan dia lah. Sebab bahaya kita tegur, kita cuma tahu satu, kita nak tegur benda-benda lain yang nampak lain macam. So saya yakin masyarakat bijak, dia akan tambah ilmu dan dalam masa yang sama dia nak tegur pun mungkin dia menggunakan bahasa yang lebih berhati-hati. So pandangan diri sejajar ni untuk dua imam dan makmum maksudnya berduaan adalah pandangan Imam Bukhari yang besar. So bermakna bukan pandangan Wahabi ke, bukan pandangan Syiah ke. Jadi jangan salah label. Ini agak menyalahi sunnah yang obviously secara terang tu dilihat Nabi buat demikian. Jadi saya tak takut kita tuduh Bukhari Syiah atau Wahabi. Saya takut kita tuduh Nabi Muhammad SAW Syiah atau Wahabi. Kak Dato' terus saya sambung sebahagian ulama. Sebahagian ulama telah menukil adanya kesepakatan bahawa apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam dan dalam hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali An-Nakhai. Dia berkata, apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di belakang imam. Jika sampai imam rukuk dan belum datang seorang pun, maka ia mengambil posisi di samping kanan imam. Pendapat ini dinukil oleh Sa'id bin Mansur. Sebahagian ulama mencuba memberi penjelasan tentang pandangannya bahawa imam merupakan tempat berkumpulnya jemaah. Berdasarkan hal itu, maka makmum tetap berada di belakang imam. Okay. Terus penjelasan. Penjelasan ini cukup baik, akan tetapi pendapat tersebut menyalahi nas sehingga dianggap sebagai qiyas, iaitu analogi yang rancu.
Raju ni menurut apa ya? Bahasa Indonesia. Kemudian? bercelaru Ustaz, dia macam Oh, okey. bercampur aduk. Okey. Serabut. Macam tu. Menurut saya, Menurut saya Ibrahim siapa dekat saya An-Nakhai, ni? yang Imam An-Nawawi. Nawawi. Ya. Ke Imam Ibn Hajar. Yang menulis ni lah. Imam Ibn Hajar. Saya. Al-Asqalani. Al-Asqalani. Menurut saya, Ibrahim An-Nakhai mengatakan hal itu dalam kondisi adanya keyakinan yang kuat akan datangnya makmum yang kedua. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari An-Nakhai bahawa dia berkata, terkadang aku berdiri di belakang Al-Aswad seorang diri hingga muazzin datang. Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahawa hadis dalam bab ini memberi faedah berupa larangan bagi makmum untuk mengambil posisi lebih ke depan daripada imam. Berbeza dengan pandangan Imam Malik. Hal itu berdasarkan riwayat Imam Muslim yang menyebutkan faqumtu an yasarihi fa'adarani min khalfihi hatta ja'alani an yaminihi. Maka aku berdiri di bahagian kirinya, lalu beliau memutarku lewat belakangnya hingga menempatkanku di bahagian kanannya. Akan tetapi... Maknanya tarik ginilah, tarik dengan tangan kiri ke belakang. Ya? Mari kita ke belakangkan tangan. Kemudian... Akan tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Ya, selesai bab ni. Maknanya bab agak mudah lah. Ya? Bab kalau semayang 2 orang, semayang diri sebelah-sebelah, imam belah kiri, makmum sebelah kanan. Selesai. Jadi kalau kita kecil dulu lah saya belajar, kalau dalam fiqh Melayu, nanti selalu ada alasan ni. Dia bilang, macam mana nak bezakan siapa imam, siapa makmum. Yang selalu nak bezakan ni, yang tak semayang. Yang bukan join semayang tu. Apa dia sibuk nak bezakan? So bermakna, yang penting yang semayang tu, mereka tak keliru siapa imam, siapa makmum. Dah lah. Betul Pak Cik Tarikh? Maknanya, dia berdua semayang, jangan satu makmum pula keliru, dia imam, dia Fatihah pula, balik ikut. Yang tak semayang, tak payahlah nak, atau keperluan tak ada untuk dia menilai, atau dia perlu tahu siapa imam, siapa makmum. Rancu kat edukasi ni, tidak teratur campur aduk yang kacau tentang berfikir bahasa. Oh, dah boleh baca ni kan semua kamus Indonesia. Bahaya kalau pakcik-pakcik baca bahaya. Nampaknya ada Chan dia pasang satu. So, makna nak kata gini tuan-tuan dan puan. Saya ingat saya belajar dulu di Madrasah Junid. Maknanya, itu alasan orang Melayu. Tidak tahu siapa makmum, siapa imam, maka kita diri belakang sedikit. Saya cuma nak ingatkan, agama, banyak kali agama ni punya pendapat dan punya aturan ikut dalil. Jadi banyak kali kalau kita fikir tak logik bagi kita, itu normal. Sebab mungkin tak logik bagi kita, masyarakat lain okey. Dan banyak kali pun macam hadis khuf, sapu khuf di atas, itu bukan masyarakat kita je. Itu siapa-siapa pun kalau pakai kasut atau pakai slipper atau berkaki ayam, kita tahu tapak kaki yang berabuk takkan belah atas kaki tu. So bermakna memang tak boleh nak logikkan benda tu. Kerana itu dia panggil ibadah mahdah. Atau dia sebut istilah kat sini, tuan-tuan kalau perempuan biasa tengok atau biasa baca buku, dia panggil mahdah, M-A-H-D-H-A-H. Mahdah ni maknanya ibadat yang kita ikut je. Kita tidak sampai kepada boleh faham dia atau boleh logikkan dia, atau hanya ikut sekadar itu perintah Allah. Kalau ikut logik lah. Saya ingat kahwin 4 perempuan atau wanita tak dapat. Tak adil lah. Kalau ikut logik. Tapi oleh kerana kita tak ikut logik syariat Allah, lelaki je boleh kahwin 4,
perempuan tak boleh. Betul, logiknya ada macam-macam. Tapi kalau ada satu masyarakat datang, dia bilang, sekarang perempuan pun boleh. Dan dah ada pun ya. Saya ingat wanita yang, tapi salah lah, dilanggar hukum Allah. Dia punya 2 suami. Saya ingat saya kecil-kecil dulu, ada di tempat tinggal saya tu, kejiranan tu, ada satu makcik tu kan, dia nikah dengan pakcik tu. So dia mendatang. Dia tu belum habis cerai. Tak ada, dia belum cerai dengan suami dia. Kira dia daring lah bagi saya. So makcik ni 2 suami. Saya tak pastilah sama ada jiran pakcik tu tahu ke tidak dia ada isteri. Yang penting makcik ni terror. Yang penting dia salah. So banyak lagi urusan lain dalam agama yang kita sebut mahdah ni disembah, ditaati hanya kerana ianya hukum Allah. Okay? Dan kebiasaan hukum Allah tidak akan mengaibkan. Okay? Tidak akan menjadi satu benda pelik sangat. Pelik, kita tak ada sampai sembah lembu. Itu pelik sangatlah. Atau tidak kerana kita tak makan babi kerana babi wali Allah. Tak mustahil. Takkan jadi. So, kerana kalau di India, saya tak pasti Pakcik Farouk. Pakcik Farouk biasa balik India kan. Kalau lembu duduk tengah jalan Pakcik Farouk, boleh halau ke boleh suruh bangun. Kalau lembu duduk tepi jalan, Pakcik punya mic mute. Boleh, tapi tak boleh pukul. Oh, tak boleh pukul. So kalau lembu tu diam, kita kena Halau dia. Tak boleh pukul. Kalau pukul dosa lah Pakcik. Kalau untuk Hindu. Ikut undang-undang dia, kita salah lah. Okey. Ni yang susu tak minum semua tu kan Pakcik? Susu minum? Minum. Susu lembu? Susu lembu dia minum. Daging yang tak makan? Tak makan. Kencing minum. Kencing minum. Pandai, orang pandai. Ini seram pandai dia. Tuan-tuan dan puan, kita tak jadikan Kaabah kita punya sebab untuk kita ibadat kecuali arah kiblat. Pakcik Farouk, terima kasih Pakcik Farouk. Kecuali arah kiblat, kita tidak akan jadikan Kaabah selain arah kiblat dan tawaf. Tapi sembahyang, kalau tuan-tuan tengok sembahyang, ada tak hukum sembahyang dekat dengan Kaabah afdal? Tak ada. Tapi sembahyang di Maqam Ibrahim untuk solat sunat tawaf, itu afdal. Ada. Position, dia bukan lagi dekat, lagi afdal. Sebab tak ada syariat sembah Kaabah. Takkan kalau orang sembah berhala, dia tidak akan jauh dari berhala. Sebab tujuan berhala ada dalam penyembahan kerana Tuhan tak nampak. Jadi Quraisy jadikan Tuhan-Tuhan berhala ni bertujuan nampak khusyuk, dekat. Sebab tu Tuhan yang dibuat dari kurma, bila makanan tak cukup, dia makan dulu. Nanti kurma datang lagi bulan depan, disusun balik. So maknanya waktu dia makan tu, dia sembahyang Tuhan lain. So dia ada banyak Tuhan. Maka tak jadi tawaf ataupun tidak menjadi Kaabah sumber kepada lebih dekat, lebih afdal. So kita tuan-tuan kena ingat dalam agama, dalam ibadat kita ataupun dalam pandangan ulama, mustahil akan ada pandangan-pandangan pelik. Saya kata ibadah mahdah tu pelik sangat dan sampai kita ni menyalahi hak dia panggil apa? Kemanusiaan, hak asasi. Tak ada dah, saya tak pernah dengar lah. Ya? Hatta walaupun wuduk mungkin orang boleh kata kita membazir, tapi air adalah sumber yang menjernihkan dan membersihkan. Kalau orang kata kita punya agama menggunakan air yang kita sebut tak selamatkan dunia, saya kira itu salah. Sebab air memang
asas pada pembersihan dan asas pada minuman. So ini tak ada boleh kritik. Dan begitulah seterusnya, ya. So hadis tadi selesai, dia senang. Ni bab 58 pun berkaitan. Bab Kak Zaitun, apabila apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam memindahkannya ke sebelah kanannya, maka solat keduanya tidak batal. An Quraibin maula ibni Abbasin an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala nimtu inda Maimunata wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha tilkal lailah fatawadda'a thumma qama yusalli faqumtu ala yasarihi فأخذني فجعلني من يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. Kak Zaitun, faja'alani an yaminihi. Bukan man, an. فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. Dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sebentar. Tak baca qala Amrun. Qala Amrun fahaddathtu bihi Bukairan faqala haddathani Quraibun bidzalik. Aywa. Dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku tidur di rumah Maimunah sedangkan Nabi SAW bersamanya pada malam itu. Baginda SAW wuduk lalu berdiri melaksanakan salat. Maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu baginda memegangku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Baginda SAW salat 13 rakaat kemudian tidur hingga berdengkur. Dan menjadi kebiasaan beliau apabila tidur mendengkur. Kemudian baginda didatangi oleh muazzin, maka baginda keluar dan solat subuh tanpa mengulangi wuduknya. Okey, sebentar tuan-tuan ya. Hadis ni dengan hadis tadi sama tak Kak Zaitun? Sama, hampir samalah. Ya, betul. Cuma sedikit penambahan. Dan tajuk Imam Bukhari bagi apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam memindahkannya ke sebelah kanannya, maka solat keduanya tidak batal. Maknanya kalau bergerak pun lah, sampai dia terpusing-pusing dua orang, katalah imam tarik makmum tu degil tak? Dia melawan ke kata, bagai nampak macam dia satu tukar, imam lompat kiri, pergi kanan, nanti makmum lompat lagi. Contoh. Apa pun terjadi, solat keduanya tidak batal. Jadi pastilah tidak sampai kepada dia bercakap. Kalau dia bercakap, itu memang batal lah. Saya cakap ni posisi atau cara atau sesuatu kita nampak pergerakan. Sama ada kita nak tangan bergerak, badan bergerak, kita pindah tempat, tapi tak akan sampai kepada bersembang lah atau bertekak lah. Dia tengok dia bertumbuk ke tak dia. So kalau tuan dalam bab ni, tambahan daripada Imam Bukhari tak tukar pandangan. Sebab bab tadi beliau kata kanan mesti diri atau diri kanan sejajar. Topik tadi sejajar. Topik ni adalah position kanan atau kiri. Tadi diri sama satu baris imam dan makmum. Ya, so itu topik dia. Kemudian Kak Zaitun. Amr berkata, aku menceritakan hal ini kepada Bukhair, maka dia berkata, Quraib telah menceritakan... Bukan Bukhair. Ewa. Maka dia berkata, Quraib telah menceritakan hal itu kepadaku. Okey, sebentar Kak Zaitun. Tuan-tuan perempuan, saya betulkan Kak Zaitun kalau baca hadis, sebab memanglah hadis bukan Al-Quran. Maknanya kalau baca salah atau baca tak boleh ikut tajwid. Tapi kalau salah sebut, hadis tu kalau ulama dulu dia hafal. So, kalau kita belajar hadis ni, kita ni belajar hadis ni macam ulama belajar dulu. Cuma kita buat buku.
Jadi kita tak perlu nak tulis, tak perlu nak salin hadis dia atau tak perlu nak hafal. So ulama dulu kalau baca hadis takkan salah baca seperti yang dia hafal dari guru dia. Itu yang jadikan hadis tu sahih atau tak sahih. Kalau kita baca sampai merubah makna, maka dia dah tukar teks tu. Ini sebab tu bagi sebagian ulama yang mengajar sebagai guru dulu, ada yang bukan nyanyok, disebut pelupa. Ada yang hadis, dalam meriwayatkan hadis, bila dia umur sekian, dah tak dipakai. So dia muda, pakai. Sebab maklum saja, terlupa. Sekarang orang muda pun terlupa. Saya terlupa baca tarikh. Bukan baca tarikh je, semua terlupa. Lagi orang sekarang sibuk dunia dia. Macam benda nak buat, mana tak terlupa? Kepala satu. Benda nak buat tu semua. Kasih tu sambung. Keterangan hadis. Keterangan hadis. Bab apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam dan seterusnya. Konteks hadis Ibnu Abbas dengan persoalan ini adalah baginda SAW tidak menyatakan bahawa solat Ibnu Abbas itu batal. Meski pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri baginda SAW. Namun dinukil dari Imam Ahmad bahawa solat orang yang berdiri di samping kiri imam dianggap batal. Alasannya kerana Nabi SAW tidak menyetujui sikap Ibnu Abbas yang berdiri di samping kirinya. Pendapat pertama merupakan pandangan jumhur, iaitu majoriti ulama. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya posisi makmum apabila satu orang berada di bahagian kiri imam. Akan tetapi tidak ada seorang ulama pun yang mengikuti dan menguatkan pendapatnya. Sa'id bin Musayyab itu tabi'in. Nama besar tuan-tuan dia. So maknanya, pandangan tabi'in, seorang tabi'in itu diikuti. Atau maksud saya jadi perhatian. Tapi tak ada seorang pun ikut. Maknanya sembahyang, imam kanan, makmum kiri. Di sini bukan wajib, tuan-tuan, tapi di sini adalah sunnah yang ulama atau hampir umat ini jaga. Maknanya boleh je sebelah kiri. Saya pernah kata boleh kalau kita kat rumah HDB sempit atau kita tempat mana-mana sempit, kadang-kadang kita di musalla awam, orang tidur atau orang baring, tempatnya kecil, cuma boleh satu depan, satu belakang, sudah. Atau satu kiri, satu kanan, maknanya kiri tak ada kanan, tembok. Katalah situ diri tu terlalu kecil atau sempit lah senang cakap ya. Kalau kat rumah-rumah kita lah. Okey, sambung kat Zaitun. Fa'akhazani faja'alani, maka beliau memegangku dan menempatkanku. Telah disebutkan bahawa baginda memutar melewati belakangnya. Hal ini dijadikan dalil bahawa perbuatan seperti ini termasuk perbuatan yang tidak merusak solat, seperti yang akan diterangkan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak menjadi satu perkara makruh ke, haram ke, batalkan solat ke, takkan. Takkan. So, tuan-tuan kena ingat, seperti hadis tukar kiblat. Kita buat, ada orang kata macam mana kan pandang kiblat kan asal ke depan Baitul Maqdis. Pasti imam dekat, kalau Madinah, geografi Madinah, dia opposite, totally opposite. So kalau saya pandang depan sini Baitul Maqdis, belakang Makkahul Mukarramah. Jadi Nabi waktu semayang, dalam riwayat waktu Nabi semayang tukar kiblat tu, Nabi pusing ke belakang. Bermakna Nabi menghadap makmum dan Nabi menelusuri, dia panggil menelusuri saf satu persatu sampai Nabi ke sana, baru sahabat pusing. Maknanya setiap saf yang Nabi lalu tu mesti makmum ni tak nampak imam, so dia pusing. Dan mereka tunggu sampai Nabi akhir sembahyang kita sama-sama waktu tu. Maka ulama kata apa? Sahabat tanya kenapa. Tapi tak ada yang meragui, hatta orang kata itu Nabi ada. Ada riwayat yang Masjid Quba bukan Nabi.
ataupun bukan Nabi yang lead solat. Jadi bermakna pergerakan dalam sembahyang ni tuan-tuan, kalau memang ianya perbuatan yang menyempurnakan sembahyang, soft dan sunnah, maka geraklah. Dia takkan menyebabkan sembahyang kita batal, takkan menyebabkan sembahyang kita makruh, kurang pahala atau jejas pahala kita. Tak akan. Bermakna kalau kita sembahyang jemaah, sekarang agak mudah lah sebab ada distancing kan. So kita sembahyang tu berpetak dan bersejadah sendiri. Sembahyang mesti lurus punya. Softnya mesti lurus. Sebab dah siap petak dah. Kalau dah petak tu pun bergerak juga. Ini bukan coronavirus kat luar, kat dalam otak. So bermakna kita kena maklum kalau lepas ni lah, beberapa tahun-tahun yang akan datang, kalau kita sembahyang mula rapat semula, kalau setiap kali berdiri, atau sekarang pun tuan-tuan, kalau kita kat rumah contoh, dengan keluarga, setiap kali berdiri, selepas sujud, kena correction balik kita punya soft kaki. Mesti. Ulama sebut, hadis sebut, lurus dan rapatkan soft ni, dalam perkara kurungan sebelum solat, mula, sedang solat dan bila-bila sampai sebelum dia habis. Kewajipan jaga saf solat walaupun bergerak. Maknanya saya dari belakang, saya nak penuhkan yang depan. Jadi tak ada isu saya nak gerak macam mana. Saya nak jalan 1, 2, 3. Sebab kita belajar dalam sebagian mazhab dia akan 1, 2, 1, 2. Jadi tonton tak jadi kepentingan perbahasan nak tengok orang ni dia lompat macam mana. Ada orang dia langkah besar sikit 1, 2. Ada orang dia langkah kecil-kecil. Tengok orang lah. Saya tak rasa orang perempuan akan langkah besar-besar. Ya. Mana terpijak telkung tu kan jatuh nanti. So bermakna kita mengerti, kita buat satu kaedah adalah kalau perkara itu berkaitan solat, soft solat, position solat, salah kiblat dan sebagainya. Macam sebagian orang sembahyang kiblat ni salah. Kita datang tengok dia sembahyang tapi ke lain. Katalah kiblat sini, dia ke sini. So maknanya kita pusingkan badan dia. Dan kalau dia dah mula solat, tuan-tuan jangan tunggu sampai dia habis. Sebab dia mula-mula sembahyang, dia start, dia yakin itu kiblat. Tak payah maksa. Maknanya kita gegar dia suruh berhenti. Tak payah. Ambil badan dia, gerakkan dia, pusing. Dah habis. Dan kita pula sebagai makmum, kalau orang gerakkan badan kita, gerak je. Sibuk fikir batal tak batal. Semua pergerakan yang membetulkan atau yang buat correction ataupun yang menyempurnakan ibadat solat, maka tidak menjejaskan solat kita itu sendiri. Bergeraklah silakan. Ya, Kak Zaitun sambung. Bab ke-59 Ustaz. Dah habis kan? Kita habis ya? Okey. Saya buka 10 minit tuan-tuan puan kalau kita mungkin nak soal jawab dulu. Kalau tak ada, baru kita baca hadis 59. Silakan kalau ada siapa nak tanya ke, boleh on microphone. Kak Zaitun tanya. Please Kak Zaitun. Silakan. Okey, ada yang bertanya bagaimana tentang solat sejajar ni, kanan dan kiri, makmum di kanan imam. Adakah perkara ni dibolehkan untuk suami isteri kalau solat bersama berjemaah? Maknanya kalau suami isteri kat rumah. Okey, ni tak kira kan kat situ ada tempat ke tak ada tempat, betul tak? Okey, saya ambil pandangan kalau pun suami dan isteri masih lagi solatnya depan belakang. Ni kita sebut ni adalah pandangan atau kita sebut ni aturan sembahyang jamaah yang sama jantina. Okey, laki-laki, perempuan-perempuan. Kalau khunsa, saya jadi imam,
khunsa jadi makmum. Dia di mana Iskandar? Sajat semayang aku. Saya kiri, dia kat kanan ke dia belakang? Sajat. Iskandar. Tengok bapuk kat Thailand. Tak tahu semayang macam mana. Bapuk bukan khunsa? Bapuk khunsa tak Is? Hukum khunsa, bapuk ikut tak? Aku tahu je. Tak. Takkan tak tahu pula tiba-tiba tak kenal bapuk. Bapuk tu lelaki lah. Lelaki lah. Khunsa bukan lelaki, bukan perempuan. Khunsa. So dia dua jantina. So maknanya bapuk tak boleh ikut hukum khunsa. Khunsa dia hukum dia. Bapuk tetap bapuk. Dia terlekong ke, dia apa ke, tarik je ke depan. Bapuk tarik di tepi bes. Tak boleh tarik sebelah. Baik-baik, jangan tarik kuat sangat takut dia terpeluk. Takut batas semayang. Takut. Sekarang, itu khunsa kalau semayang dengan kita. Kat mana dia duduk? Dia duduk soft lelaki ke perempuan? Pelik ni bes. Tak ada, pelik je, biasa je. Kamu cross je. Tak pernah kamu cross. Sebab, tuan-tuan perempuan, tak ada orang yang akan bilang dia khunsa lah. Sebab dia akan automatik kena pergi soft wanita. Automatik dia soft wanita. Kecuali tak boleh. Dia pergi lelaki tak boleh. Dia pergi soft wanita. Kecuali dia dah pilih jantina. Dalam keadaan yang memungkinkan dengan nasihat doktor. Biasanya sebab ada orang khunsa dia sampai umur dia 20-an. Sebab dia nak decide. Dan bukan murah nak operation. Dan tak semua khunsa boleh operate. Maksud saya buang satu kemaluan, simpan satu. Sebab tu saya ingat almarhum Mama Jui Kak Zaitun. Mama Jui kan yang majalah URTV punya editor tu. Maka dia sampai wafat khunsa. Maknanya tak boleh lah tu, tak boleh apa-apa. So kalau dia perempuan, dia akan jadi perempuan, dia tak akan jadi khunsa. Atau kalau dia select, maknanya doktor dah sihat dia untuk jadi lelaki. Dia dah tak jadi khunsa lagi. Dia mesti stay. Yang bapuk tu, dia tak ada masalah khunsa. Masalah dia, yang dalam kain lain, yang luar kain dia pakai lain. Itu masalah. Itu dia punya otak khunsa muskil. So, dalam keadaan ni, Kak Zaitun, saya jawab soalan Kak Zaitun, bermakna lelaki dan perempuan tidak kira sama ada dia suami atau isteri, dan mengizinkan, maknanya lapang, dia depan dan belakang. Kecuali sempit atau tidak aman. Katalah kita terletak isteri kita kat belakang, sebenarnya kat padang pasir. Pusing-pusing isteri dah tak ada. Masalah juga. Dah jadi Indiana Jones pula nanti. Baiklah, saya ingat kita aman dan menjamin kesejahteraan. Ini penting dalam Islam, bab menjaga nyawa dan menjaga jiwa. Okey, hari ni dia tanya satu soalan tu. Cek. Setelah tawaf 7 kali, bukan ke solat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Tadi you kata solat di Hijr Ismail lebih afdal. Okey, sorry. I salah dengar. Terima kasih Kak ini. Tak apa. Salah dengar ke ataupun saya salah cakap, tak kisah. Setelah tawaf selesai, sunat solat tawaf itu berada di daerah makam Ibrahim. Bermakna potongannya adalah potongan rukun Hajarul Aswad. Okey. Dan bukanlah afdal semayang langsung makam Ibrahim belakang dia, tak kisah. Yang penting dia punya jihad, dia punya bucu daripada Hajar Aswad kepada rukun Syami. Okey, atau rukun Hajar Aswad Syami. Betul. Okey. Soalan lain tuan-tuan silakan. Kak Zaitun mungkin tak saya jawab tadi. Okey. Lagi satu Ustaz. Atau kalau mak dengan anak pun sama Kak Zaitun Sebab kalau suami isteri, dia mahram. Okey. Kalau mahram, anak mak pun sama. Tetap Faham. Saya semayang subuh dengan ibu saya, ibu belakang. Okay. So kalau ayah tak ada, kemudian. Silakan lagi satu. Solat berjamaah antara wanita, imamnya akan berdiri sejajar dengan para makmum lah juga. Of course, dia ikut kaum lelaki tadi. Okey. Tak, maksudnya berjamaah ramai Ustaz, bukan berdua. Ramai. Maknanya dia semua wanita lah.
Sama wanita dia mengimami, so Aha. dia akan berdiri sebaris atau dia di hadapan dan makmum di belakang. Tak, ini untuk solat, ini pandangan Imam Bukhari, barang di sunnah, untuk sembahyang yang kita solat berdua Berdua saja. ya. Dan jika solat ramai dan tempat tak mengizinkan, bermakna macam Masjid Khair, saya ingat Masjid Khair kita akan kedepankan imam nanti sembahyang Jumaat. Ada masjid macam saya tengok, okay, contoh solat raya. Solat raya orang Melayu jadi pandai. Solat raya masa dia nak pakai tempat, okay, dia nak pakai tempat. Jadi nanti dia dekatkan imam pun ada. So boleh je kalau saya draw lah kata, boleh saja. Sebenarnya kita imam kat sini. Oh maaf. Imam di sini. Mana pula button ni. Okay. Tua sikit lah saya. Okay. Ini imam. So makmum kan masa sini. Kan? Biasanya nanti kalau raya, dia orang extend ke depan ke sini makmum. Pandai pula. Sebab ni kosong kan. Nak squeeze in lah. Dia pakai lah. So sebenarnya boleh saja kat Zaitun. Masjid Ahmad Sarhat, imam solat dalam Mopisa. Betul. Saya kalau imam kat Masjid Ahmad Sarhat, Lorong Sarhat, Buona Vista. Imam ni mimbar, sini mimbar. Imam ni kena pindah dalam. Sebab apa? Dia nak accommodate jemaah untuk berada di bawah bumbung dan cukup tempat sembahyang dia. So imam akan sembahyang dalam office. Office ni memang belakang bilik imam ni. Jadi imam tak dilihat oleh makmum. Tak ada TV pun, tapi pintu Bilal tu dia buka. Jadi ada lagi yang berdekatan boleh nampak. Sah lah. So bermakna ruangan ni kat Zaitun digunakan kalau ramai jika nak memenuhkan tempat. Kalau tidak, tak. Dia ikut stay sunnah tadi. Yang ni, hukum ni. Ya? Kemudian, silakan. Pakcik Rahim nak tanya soalan Pakcik Rahim. Pakcik Rahim sihat? Tadi tu Pakcik demam kan? Dah baik. Alhamdulillah. Ada soalan kat chat. Okey. Zarida. Satu soalan. Zarida, Ustaz, tadi Zarida sihat Zarida. Tadi ada mention Rasulullah SAW solat 5 rakaat. So is it 5 rakaat terus atau 2 dan 3? Nah, itu pada hadis Ibnu Abbas yang nombor 1 tadi, pada bab yang 57. Di situ kemudian lepas 5 rakaat tu kan saya tu ingat hadisnya apa? Ni dia, saya bukakan balik. Hadisnya sebut gini. Ni dia. Okay. Sebut sini, kemudian Nabi tidur. Nabi dah solat Isyak, lepas tu Nabi tidur. Lalu solat, maka aku datang dan berdiri di samping kirinya. Lalu baginda menempatkan aku di samping kanannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat 5 rakaat, kemudian solat 2 rakaat. So bermakna kat sini Isyak tu tak jadi 5, tetap 4. 5 ni bila solat Maghrib ataukah ini solat malam? Dah saya hadis tu balik. Kemudian Nabi tidur. Solat Isyak dah solat, tidur. Kemudian lalu solat, maka aku datang. So Ibn Abbas masuk waktu Nabi qiyam malam. Lalu baginda SAW kat situ solat 5 rakaat. Kemudian solat 2 rakaat. Kita baca tadi, Imam Ibn Hajar tak syarahkan ke Zaitun? Tak. Sembahyang apa ni? So ini adalah sembahyang sunat. Yang Zalidah tanya tu 5 rakaat tu langsung sembahyang 5 atau sembahyang 2 atau 3. 2 plus 3. Nah, kalau 2 plus 3, 3 tu witir lah. Kalau 5 terus Zaidah, 5 campur 2, 2 lepas tu apa? Sebab kemudian solat 2 rakaat, lalu baginda tidur hingga mendengar suara dengkurnya. So Nabi sembahyang ni Isyak tidur. Solat sunat pula, lepas tu tidur. So kalau Nabi sembahyang 5 rakaat pertama tu straight, itu witir. Kemudian 2. So bermakna kemudian 2 tu tahajud. Kalau Nabi sembahyang 2 plus 3, 2 tu tahajud, 3 tu witir. Takkan Nabi tahajud lagi. Betul tak? Ni sembahyang apa ni?
Sebab Nabi sembahyang 5 rakaat. Kalau 5 rakaat campur 2, boleh jadi witir tak? Zaridah. Mana Zaridah? Makcik Betty, macam kata witir. Macam mana Makcik Betty nak terangkan witir? Maksudnya sekarang ni 5 campur 2. 5 campur 2 ni, kalau saya buat 5 dulu, 5 tu dah witir. 2 tu apa? Kalau saya buat 2 campur 3, 2 tu tahajud, 3 tu witir. Lepas witir tu 2. 2 tu apa? Tak ada witir 7, tapi saya buat ganjil dan lengkap. Witir dia mesti lengkap dan ganjil. Atau sekaligus dia 3. Macam mana dia ganjil dulu baru lengkap? Tak jadi. Walaupun nombornya ganjil, dia tak jadi witir. Witir punya penghujung mesti ganjil. Kalau dia bukan ganjilkan dulu, lepas tu lengkap. Tak pernah dibuat orang lah. Yang ni tak pernah. This is not part of sunnah. Dia weird. Dia, kalau orang kata, boleh tak saya buat macam tu? Salah ke tidak? Salah. Sembahyang sunat, kita akan jawab sah ke tak sah. Tapi kita jawab sembahyang sunat. Nama pun sembahyang sunnah. Untuk ikut aturan sunnah, wajib ikut aturan sunnah. Dia tak boleh sembarangan. Kalau tidak, tak sembahyang sunnah. Itu dia panggil sembahyang sembarang. So di sini macam mana tuan-tuan puan? Soal apa ni? Ada siapa boleh bagi pandangan? Saya tak, yes, siapa tu? Siapa tu? Abang Jamat, sila Pak Jamat. Maaf Pak Jamat tak nampak. Mungkin sebab yang 2 rakaat penghabisan tu, dia dah tidur. Dah lepas 5 rakaat dia tidur. Ya, betul. Bahkan dia ini sebelum dia pergi subuh, mungkin sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Baru ke masjid. Betul. Tapi Pak Jamat, selepas main 2 rakaat tu, Pak Jamat kan, selepas 2 rakaat tu Nabi tidur. Ya. Kalau Nabi tidur, dia 5 rakaat sebelum dia tidur tu, dia sembahyang 5 rakaat. Jadi dua dia bikin, boleh jadi 2 tahajud, 3 witir. Saya buka balik hadis dia. Dan tidur. Dan lepas tu kemudian dia bangun, sunat 2 rakaat subuh. Dan dia pergi subuh. Kalau ikut hadis ni Pak Jamat yang saya buka ni, baginda solat 5 rakaat, kemudian solat 2 rakaat, lalu baginda tidur. Dia tak boleh jadi mungkin silakan manusia pun dia ada juga. Maaf Ustaz, mungkin saya pandangan saya ya. Saya mengikut dia punya teks ni, Nabi SAW selepas dia solat 4 rakaat solat Isyak, dia tidur. Dan bila yang dikatakan solat 5 rakaat itu, adakah kerana dia rawatib ba'diyah 2 dan 3 adalah witir, dan disambung dengan solat tahajud 2 rakaat. Makcik Syarul tanya ya? Adakah? Saya. Okey. Kalau saya jawab, terima kasih tadi soalan tu. Maknanya kalau saya jawab dalam sunnah tidak pernah Nabi SAW sembahyang witir tu. Kalau dia kelompok solat kan, dia ada tahajud, witir. Nabi tak sembahyang witir dulu dan kemudian Nabi sembahyang tahajud kemudian. So kalau contoh, ada kalau tidur sambung lagi, ada. Contoh kita sembahyang lepas Isyak, takut tak bangun malam, kita witir dulu. Lepas tu sambung lagi tahajud, ada. Tapi occasion yang sama, maknanya bila Nabi tidur lepas solatul Isyak, kan Nabi sembahyang 5 rakaat. Lepas tu langsung Nabi sembahyang 2. So bermakna 5 tu, kalau saya ambil 5 tu witir ataupun 2 plus 3, kan 2 tahajud, 3 witir. Lepas tu ada 2 lagi. Nabi takkan jadikan witir kat tengah-tengah. Dalam set semayang apa dia panggil, semayang salat malam, mustahil. Witir akan always berada di akhir set salat malam yang Nabi bangun.
kecuali dipisah-pisahkan bangun. Dipisahkan bangun takkan tergantung juga. Dia mustahil. So yang 2 rakaat tu yang kita sekarang ni persoalan ni. Makcik Zainal, saya dah jawab tadi, maknanya tak mungkin. Yes, Kak Ini nak jawab ke? Nak bagi pandangan? Tak ada. Okey. Cepat dia jawab. Tak ada. Sorry. It's okay, Kak, no problem. Sebab saya di sini, saya pun tak ada jawapan. Nanti saya carikan. Sebab Al-Imam Ibn Hajar tidak komen dalam kedua-dua hadis atau kedua-dua bab. Pasti Al-Imam Ibn Hajar dah komen sebelum. Saya nak jawab kepastian tu yang agak ni ya. Okey, sini Makcik Betty bilang 5 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Solat witir 5 rakaat. Setelah 5 rakaat witir, 2 rakaat tahajud. Setelah 2 rakaat, setelah itu tahajud. Mustahil Makcik Betty. Sebab bukan saya kata mustahil ni maksudnya aturan sunnah set semayang malam mesti atau bukan mesti. Aturannya adalah witir belakang, witir akhir, penutup kepada solat. So makna saya tahajud 2, tahajud 2, katalah kita nak sembahyang apa-apa 2, baru last dia plus witir 2, 1, 2 lepas tu 1. Okay, atau saya takkan sembahyang witir 2 dan 1 campur 2, mustahil. Dia takkan jadi gitu. Al-witru yang kita panggil witir ganjil ni, dia last dia 1. Dan kebiasaan dia, satu solat ni dengan solat ni, set dia tu dia tak boleh lompat. Witir tu kat belakang. Kalau based on sunnah. Itu maksud saya. Makcik Betty itu bukan witir. Maksudnya kalau aturannya begitu. Tapi tak mustahil kalau dalam situasi ini ada kes khusus. Untuk tu saya tak dapat jawapan itu. Nanti saya carikan lagi. Saya bagi jawapan yang ke depan. Ingatkan saya ke Zaitun? InsyaAllah. Okey. Ada soalan lain tentang Ramadan? Saya. Sila Pak Cik Gani. Satu soalan daripada saya. Soal masbuk. Kita nak masuk. Masuk jadi masbuk. Sedangkan imam dengan jemaah yang seorang tu dah apa dia ada seiring. 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 Maksudnya kerana dia seiring dengan dia. Ya, jadi betul. Mana kita harus berdiri, sama ada caranya bagaimana Ustaz? Sama ada kita minta jemaah yang mana Pak Cik jadi nombor 3, betul tak Pak Cik? Nombor 3, yes. Sebabnya Pak Cik nombor 3, Pak Cik boleh join 2 orang ni sebelah imam yang kanan kiri, boleh. Ada riwayat macam tu. Ada juga riwayat Nabi SAW kanan-kan 2 tu. Maknanya Pak Cik join makmum sebelah dia. Dan makmum sebelah kanan, dua kanan. Sebab makna kalau sebab saya draw kan, Pak Cik. Okey. Katalah ni sembahyang dia panggil imam ada satu sini. Okey. Kemudian kita ada makmum. Dan memang dia sembahyang sebelah. Betul tak Pak Cik? Okey. Pak Cik datang ni nak join kawan ni. Nak join kawan ni, dia ni pergi belakang, makmum pergi belakang. Ni ideal lah. Dia pergi sini. So pindahlah. Atau Pak Cik yang kena pergi tempat dia sebelah sini. Pak Cik kena sini. Pak Cik kena join sini. Atau Pak Cik pergi sebelah sini. Maknanya Pak Cik datang ni, Pak Cik bertiga. Jadi maknanya dia imam, makmum. Ni boleh. Atau imam, makmum. So 3 berdiri. Boleh, Pak Cik. Boleh. Ini boleh. Ini betul. Jadi imam sebelah kiri masih tetap sebelah kiri ya? Betul. Kalau imam sebelah kiri ada kosong, Pak Cik nak join orang nombor 3 sebelah kiri dia. Boleh. Boleh juga. Boleh. Atau Pak Cik nak masuk sebelah kanan, sebelah makmum tu. Maknanya jangan tarik makmum tu pergi belakang. Tak payahlah. Tak semua makmum akan buat macam tu. Sebab ada orang di sembahyang tutup mata, lelap, tak gerak. So ada orang pula di sembahyang dia tak tahu. Dia sebagai makmum tunggal, bila datang
makmum lain, dia tak tarik ke belakang. Atau kadang-kadang makmum yang datang tu pun dia pun tak tahu nak masuk mana. Jadi macam saya kata kat Pakcik tadi, boleh aja macam ni, boleh aja macam yang set nombor 2 ni atau set nombor 3 ni. Tak ada masalah. So maknanya imam, rectangle imam kan, imam. So this is makmum, this is makmum. Okay, Pakcik ni boleh? Tapi kalau sekiranya datang lagi seorang makmum, macam mana? Kalau datang lagi ramai tu kan, kalau dia beramai tu, dia kalau sebelah kanan, dia sebelah kanan lah. Tapi ini bukan sembahyang yang diadakan jemaah di masjid. Maksud saya, solat yang ikut iqamah. Ini namanya solat masbuk yang orang datang. Orang datang ya? Pakcik ni, kalau dia berak sebelah kanan, tak apalah. Kalau memang kebetulan makmum yang tadi yang second dengan third tu dia terikut. Jadi dia akan penuhi sampai lagu hujung. Nasib lah. Berat sebelah dia. Okay. Thank you Pakcik. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Okay, ada soalan tadi ke atas. Okay. Yes. DJ voice. DJ Pakcik ni. Yes, Abang Ustaz. Kalau bulan Ramadan kita dah sembahyang lepas sembahyang tarawih, kita dah sembahyang witir dekat masjid. Kita balik malam kita bangun, kena sembahyang witir lagi tak Ustaz? Tak boleh. La witrani fi lailah kata Nabi SAW dalam hadis. La witrani. Tak ada 2 witir dalam satu malam. Dia kata la, tak boleh. La nahya ataupun nafiyah. There's no such sunnah punya rule yang abang boleh witir gantung, witir buka tutup yang macam orang Melayu belajar sibuk tu, memang match fail semua. Nama witir, mana ada buka tutup. Orang Arab kau dengar pun pelik ya. Cina pakai sampuan lagi pandai kira. So kita punya witir yang kita sebut tadi tu, dia ikut set lah Abang Roslan. Bermakna Nabi SAW dulu solat, kalau salatul tarawih, Nabi, ulama beza pendapat. Tarawih tu qiyamul lail atau bukan. Tapi memang bulan Ramadan, tarawih tu qiyamul lail, dan dia maksudnya qiyamul lail atau bukan ni sembahyang dia malam nanti ke sembahyang lepas isyak. Ada riwayat dua-dua dia. Tapi bermakna kita sembahyang kan dua-dua. Ada kita sembahyang lepas isyak, kemudian nak sambung lagi malam dia. Malam tu pun boleh niat tarawih. Tapi once kita dah complete satu set A, belum masuk B. Saya dah sembahyang witir dulu dalam set A. B tu saya tak boleh sembahyang lagi. Tapi kalau saya sembahyang yang B, witirnya saya tunda sampai yang B tu habis, tak boleh sembahyang dekat A juga. Dia witir ni dia tak macam tahajud, tak macam yang lain-lain lah. So kita boleh just add on je, Roslan. Stay witir. Dah semayang, dah. Yang penting sunnah dia adalah semayang malam atau semayang witir ini Nabi tak pernah tinggalkan musafir ataupun Nabi muqim. So kalau musafir, Nabi tidak semayang tahajud, hanya witir. Sebab Nabi abaikan solat malam kalau waktu musafir. So maknanya maksud no 2 set witir. Dia tak ada saya sembahyang 2 saya gantung. Nanti bangun pukul 3 nak sembahyang lagi 3. Tak boleh. Itu tak panggil. Yang 2 pertama tu tak panggil witir. Tu panggil mandai-mandai. Ya, pasal. Kita lepas sembahyang tarawih, kita tak nak sembahyang witir, boleh? Boleh tak masalah. Cuma Abang Roslan, betul. Cuma Abang Roslan akan terlajak je. Terlajak tak bangun, tak sembahyang lah kan. Cuma abang lepas fadilat bersurai dengan imam. Ada fadilat hadis sembahyang jamaah. Sembahyang jamaah ni bersurai, masuk sembahyang dengan imam, bersurai dengan imam yang sama. Pahala dia ekstra. So bersurat kalau dekat Makkah dia sembahyang 10. Pernah Makkah sembahyang 8, 6. So kalau saya keluar, saya jadi imam nombor 1. Kita sembahyang 8 rakaat kan.
kalau abang keluar yang 8 ikut saya tu, satu set tu dah dapat dah. Kalau imam tu, Singapura masjid blokade, semayang satu imam 20 rakaat, meninggal imam. So biasa orang semayang dua imam. Kalau 2 imam, makmum pun senang keluar. So dia 10 utama, satu set ikut. 10 kedua, satu set ikut. So kalau abang tak semayang witir dengan jamaah tarawih, pun abang lepas fadilat tu lah. Tapi okey. Sebab kita memang kita kena Nabi ajar sunnah tu, saya akan berhenti insya-Allah dalam minit 2. Nabi ajar sunnah tu adalah untuk disiplin jemaah. Masuk dengan imam, dia masuk ikut imam tu lah. So dia takkan keluar kecuali setelah imam tu habis. Bermakna imam habis, kita putus rangkaian kita dengan imam saat dia bagi salam. Kalau dia sambung wirid, tu dah tak kira imam lagi. Itu dia jadi tukang baca wirid. Sebab dia dah bagi salam. Nama dia imam. Sembayang ni mula dengan salam, habis dengan mula dengan takbir atau ihram, habis dengan salam. Dia bukan habis dengan taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. So tidak, itu additional yang memang kita tambah ya. Okay, Ustaz. Kalau abang jadi imam hari tu Ramadan, 8 rakaat dia abang sembahyang kat rumah. Ke 20? Ya. Dapat. So, kalau anak-anak abang, katalah keluarga kita, dia keluar 6. Seorang tu keluar 6. Sakit perut. Dia pun masuk tandas. So, dia tak dapat fadilat. Istilah tak dapat fadilat, bersurai dengan imam. Unik Islam, insyaAllah. Okay, Ustaz? So kalau kita dah sembahyang witir dekat masjid, bila kita bangun lagi, tak payah buat lagi. Bukan tak payah, tak boleh. Tak boleh lah. Just solat tahajud je. Correct. Abang nak sembahyang apa boleh sembahyang. Jangan sembahyang subuh je pada waktu. Okay. Okay, sama bang. Okay, ada lagi tuan-tuan? Tidur je. Sila Pak Cik tadi. Ini kadang-kadang boleh terjadi di masjid. Possible. Ada orang tu sembahyang seorang dekat tiang tau. Satu tiang masjid lah. Sebelah kanan ada tiang. Sekarang saya nak jemaah. Nak ikut dia. Sedangkan antara dia dengan tiang tu ada tempat. Adakah belakang dia atau sebelah kiri? Mana sebelah kanan ni tiang? Tiang. Tak ada kosong lagi. Antara dia dengan tiang tak ada tempat. Adakah saya nak berjemaah dengan dia ikut belakang dia atau sebelah kiri? Kiri dulu Pak Jari. Kiri dia punya keutamaan. Mana kanan tadi tu ada tembok. Kiri keutamaan. Kalau kiri tu Pak Haji kekok dan kanan. Dan belakang, sorry. Kanan pula. Belakang. Sebab apa tahu Pak Haji tadi? Saya nak kata aturan sembahyang imam satu ni, single makmum ni, dia tetap sebelah imam. Itu aturan single makmum. Kalau saya kata afdal, masuk kiri dia dulu. Dan kadang-kadang Pak Haji tadi, saya buat benda ni. Saya cari tembok ataupun corner tu, saya tak nak orang jemaah dengan saya. Bukan tak nak apa. Tak nak tu maksudnya, waktu kita datang tu, kita memang, kita tak sembahyang sunat ke. Jadi saya sengaja cari position yang macam tu. Jadi kalau Pak Haji tadi, kalau kenal dia kat masjid lah. Maknanya kalau dah biasa lah. Ya. Sekarang nak cakap, dia memang great mind sekarang. So dia kata, kita kalau kita kat masjid kenal dia dan memang kebiasaan dia buat gitu tu, pilih sunat. Jangan masuk lah. Tapi saya yakin Pak Cik Tarikh cakap ni dalam keadaan-keadaan yang kita tak familiar lah. Kalau orang kita kenal, tak ada je masalah kan. Sehingga jangan kacau aku nak solat seorang. Maknanya, betul, kalau dia solat ke arah tembok atau istilah ke arah yang agak kekok untuk jemaah join, itu biasanya dia sembahyang sunat atau dia signal dia tak ready to jadi imam. Plus, tuan-tuan, kalau jadi imam pula, saya tengok ni Melayu suka buat ni. Kalau nak sembahyang jemaah, datang 2-3 orang, masuk tengah-tengah. Jangan pergi kanan seorang. Orang Melayu ni suka, tapi ada ni sembahyang orang tak nampak, sembunyi. Kalau tak nampak sembunyi, jangan sembahyang jemaah. Masjid Siglap, contoh Masjid Siglap kan. Masjid Siglap kan ruang solatnya
posisi solatnya kan memang imam depan sungguh imam. Jadi softnya atau ikut petaknya tu ke belakangnya tu kan slant. Ada orang kata masjid Siglap sembahyang tak adil. Makmum kanan, kiri tak adil. Dia tak sama balance Pak Cik tadi. Dia balance tak balance, masjid tak roboh. Tak apa. Memang tapi balance sebenarnya petak ruangan yang nombor 1. Sebab dia slant, petak dia slant. So bermakna tetap dia sembahyang. Kalau siapa sembahyang kat Siglap nak jemaah, jangan cari tempat yang orang tak nampak. Itu salah. Itu sembahyang anak beranak dia panggil. Bukan sembahyang jemaah. Kalau sembahyang jemaah, make sure kita duduk di tengah masjid atau something yang ke tengah sedikit. Kanan yang tidak terlalu ekstrim, kiri yang tidak terpencil, ke tengah sikit dan solat jemaah. Tujuan dia kelihatan. Jadi tak buat jemaah lain atau orang nak jemaah dia join. Kalau Masjid Haram Makkah, dia tak boleh elak lah. Masjid Sultan tu selalu saya tengok. Masjid Sultan. Selalu orang sembahyang, banyak jemaah. Turis pun kadang-kadang dia tunjuk tarian, yang lokal pun tunjuk tarian. Kalau masjid besar, masuk nak jemaah, tengok dulu semua. Kalau tak ada, dah ambil ikhtiar lah. Siapa sembahyang sembunyi, dia main sembunyi. Itu lain. Dan kita dah sembahyang, baru ternampak lain. Pak Cik Tarikh, saya kalau ada jemaah yang saya masuk masjid tu, jemaah tu kat corner sana, dan kita pula tak tahu dia sembahyang apa. Contoh, musafir. Saya musafir, tak tahu dia tengah sembahyang Maghrib Isyak. Ni jemaah yang kedua tau, dia bukan jemaah pertama. Maghrib Isyak, saya musafir ni kadang-kadang kita nak masuk ni, atau istilah dia, orang tu dia semua musafir. Kalau dia niat Isyak, saya Maghrib, macam mana? Kalau dia Maghrib, saya Isyak, selamat. Tambah satu. Kalau dia Maghrib, dia Isyak, saya Maghrib, tu yang bopian tu. Kantoi lah kata orang. Sekarang kantoi apa is ni? Tidak. Ustaz, lagi satu Ustaz. Ya, Pak Cik tadi, ya. Ini gini aja. Tak tahu saya. Tadi saya punya oleh kita satu orang imam, imam datang satu orang ikut sebelah dia. Ya. Sekali habis tu dia masbuk Ustaz. Baru-baru imam dah ada 2 rakaat, misal zuhur, dia tambah lagi 2 lah. Masa dia tambah tu imam dah bagi salam. Bolehkah dia merimamkan yang makmum tadi? Maksudnya makmum yang datang kemudian ke yang sama-sama dia? Maksud saya tu imam tu yang pertama dah bagi salam, yang lagi dia seorang melanjutkan lagi 2 rakaat. Ya, betul. Saya datang nak berjemaah, bolehkah saya? Mana nak join dia lah, jemaah. Boleh? Boleh. Tak masalah. Dan ada sikit kekok kalau saya makmum dengan Pak Cik Tarikh, dua-dua masbuk. Okay, imam tu dah dalam rakaat. Jadi saya dengan Pak Cik Tarikh kena bangun lah kan. Saya pula tepuk Pak Cik Tarikh jadi imam. Dia kira dalam makmum tu, dia dah habis dengan imam tu, dia bikin makmum baru tengah sembahyang. Ini pandangan ni ada tapi tak tidak disokong oleh ulama. Maknanya, dua-dua kita makmum dengan imam tadi. Yang first. Cuma kita nak kena tambah lagi 1 rakaat. Saya pun bangun, automatik saya bergundur sikit belakang, saya tepuk imam sebelah. Cik kawan ni makmum ni, naik pangkat jadi imam pula. Saya istilahkan gini, kalau promotion, jangan serentak, 2 hari serentak. Hari ni naik jadi manager, next week naik jadi director. Cepat no. Kalau dah Jumaat dah lah. Waktu tadi dah Jumaat. Sebab pernah di Singapura waktu Asatizah ada meeting. Kebetulan yang semua itu semua ustaz lah dengan Jumaat. Imam pun ustaz. So, ada ustaz yang masbuk. Ustaz yang masbuk ni dia pergi sembahyang, habis dia sembahyang, pasal dia berdua. Yang tak sangka yang sebelah kiri ni jadi kanan ni, dia tiba-tiba dia bunuh, dia tepuk yang kiri tu. Yang kiri ni buat tak layan lah. Kau je pasal lah kita sembahyang dengan imam tadi kan. So dia tegur pula, dia kata kenapa anda tepuk tadi diam tadi imam. Dah dia 2 khilaf kat situ. So, ada pandangan tapi pandangan tu tidak Pak Cik Tarikh tidak
tidak menjadi pensyariatan lah, ya. Okey, sebelum Masjid Siglap mesej saya ni kena berhenti. Dan saya ingat kita berhenti tuan-tuan dan puan dalam pertemuan ni. Mudah-mudahan Allah Taala berkati ilmu kita semua. Ya, bagaimana ya betul? Ni nanti Cik Samsia punya dengan Zarida. Kak Zaitun ambilkan soalan tu atau saya petik aja. Saya jawabkan minggu depan ya. Okey, nanti kalau ada umur kita jumpa lagi. Allah pelihara kita, Allah berkati ilmu kita. Selamat makan tengah hari dan selamat berehat dia Qailullah. Saya nak pergi syuting sekejap lagi pukul 3. Syuting masuk dalam TV. Untuk apa? Untuk ini rancangan hak kita. Hari tu dah syuting. Kata dia masjid lah. Katanya Sudia minta lagi satu episod minta saya. Tak sangka juga Ustaz ada demand masuk TV. Tapi tak berlakon lah. Jangan lupa Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi siapa cakap? Terima kasih.